Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini komen Anwar Ibrahim apabila ada segelintir orang yang tak bermain politik picisan. Terkini politik picisan, politik murahan yang coba dimainkan kebelakangan ini ialah isu kononnya ada pilihan raya mengejut hujung tahun ini. Itu adalah politik picisan yang mana tak boleh dilayan sama sekali. Anwar Ibrahim tegur politik picisan perbesar hal remeh. Inilah teguran beliau yang harus didengar oleh semua orang politik yang ada di Malaysia. Kadang-kadang ramai orang yang dah fed up dengan ahli politik yang hanya sibuk nak berpolitik, dan berpolitik. Tapi pembangunan negara terabai. Anwar Ibrahim kata, sudah-sudahlah. Bahkan, Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong pun sudah berpesan bahawa utamakan dahulu kerajaan, utamakan dahulu rakyat, barulah nak berpolitik, tunggulah dulu pilihan raya. Selain itu, ada juga orang yang cuba perbesarkan hal-hal yang remeh. Anwar Ibrahim menyinggung mengenai politik picisan yang membincangkan hal-hal remeh yang tidak sepatutnya diperbesarkan dan menjadi masalah. Anwar Ibrahim berkata, politik picisan sepatutnya dibiarkan sebagai picisan dan tidak biarkan ia mengganggu fokus utama kerajaan. Fokus utama kerajaan ialah membantu rakyat, membangunkan negara. Politik picisan ini adalah bercakap tentang hal-hal yang remeh-temeh. Itu sebabnya Anwar Ibrahim utamakan dahulu fokus kerajaan. Anwar Ibrahim menasihatkan dan menegur itu baik. Menasihat itu dan menegur itu baik. Sebab itu saya kata, apapun kita lakukan soal akidah umat, perlu dibetulkan kalau ada yang tercemar, kata Anwar Ibrahim. Tetapi inilah yang berlaku. Sebab itu saya katakan, kata Anwar Ibrahim, biar hal picisan itu dianggap picisan. Dan kita kekalkan landasan itu sebenar, katanya lagi. Beliau berkata demikian semasa majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Keuangan hari ini. Kita bersyukur kerana mempunyai Perdana Menteri yang mengambil berat tentang fokus utama kerajaan. Tidak sibuk menjaga hati orang, tidak sibuk menjaga hati politikan, tidak juga sibuk untuk bermain politik picisan yang mana memperbesarkan hal-hal yang remeh. Tinggalkan komen Anda. Dalam diam rupa-rupanya Parti Bersatu dan Parti PAS semakin parah. Rupa-rupanya dalam diam dan nak berpecah dan bercerai. Wah, itu yang ramai yang tak tahu. Okeylah. Jangan kamu kata aku tak payung, jangan kamu kata aku tak pernah beritahu. Menurut seorang penulis politik dan menurut seorang pemerhati penganalisis politik, dia kata sekarang ini gelora besar sedang berlaku. Yang mana? Dalam Perikatan Nasional. Apa yang sekarang berlaku ialah keparahan hubungan Bersatu dengan PAS adalah persis penghidap kanser yang hanya dibatasi tempoh sahaja untuk berakhir. Anda pun tahu, keadaan pesakit kanser ini tunggu waktu. Tak tahu bila akan dipanggil Tuhan. Bila-bila masa saja boleh mati. Bila-bila masa saja mungkin boleh sembuh. Tapi 1/10 sahaja yang boleh sembuh. Jadi begitulah parahnya hubungan Parti Bersatu dengan PAS. Menurut Muhammad Sayuti. Muhammad Sayuti ini adalah seorang penulis buku politik dan pemerhati politik. Beliau kata, keparahan Parti Bersatu dan PAS sekarang ini hanya tunggu sahaja masa untuk berakhir. Dan gelora angin tengkujuh dalam PAS sudah dapat dihidu oleh Bersatu. Dan ia sangat membimbangkan tentang masa depannya. Jadi, apalagi Parti Bersatu terpaksa buat gimmick bagi mengeratkan semula hubungan politik mereka menerusi Perikatan Nasional. Bersatu berharap kerenggangan yang ada sekarang ini
keretakan yang sedang menunggu berpecah ini dapat diperbaiki dan tidak membawa pecah ataupun mereka bercerai. Jadi saudara-saudara sekalian, amatlah membimbangkan parti bersatu. Rupa-rupanya PAS dah mula dapat dihidu perubahan sikapnya. Okey, mudah saja cakaplah macam ni lah. Kalau suami isteri dalam satu keluarga lah, suami isteri itu dah berkahwin, kebiasaan kalinya naluri hubungan suami isteri itu seperti isteri dan suami, mudah akan boleh baca perubahan ketara dalam yang berlaku kepada pasangannya. Lebih-lebih lagi si isteri. Si isteri ini kita bolehlah mengandaikan parti bersatu tu isteri. Parti PAS pula sebagai suami. Kerana PAS adalah kelihatan seperti Abang Long. Dia lebih kuat. Dia lebih mempunyai akar umbi yang kuat. Ahli parlimennya pun jauh lebih ramai daripada parti bersatu. Jadi si isteri ni, si bersatu ni diandaikan seperti si isteri dia sudah mulai rasa, dapat melihat ada perubahan-perubahan sikap baru yang berlaku dalam PAS. Itu sebabnya apa yang boleh dirasai oleh parti bersatu itu, apa yang dia rasa ada perubahan sikap di dalam parti PAS yang akan mungkin membawa keretakan lalu mereka akan bercerai. Apabila si isteri sudah merasa benda begitu, si isteri ada dua tanggungjawab. Pertama, dia biarkan saja keretakan itu sehingga membawa cerai, atau dia akan cari jalan untuk mengeratkan semula hubungan suami isteri itu, yakni PAS dan bersatu. Jadi apa lagi? Diumumkanlah gimmick kononnya ada pilihan raya mengejut hujung tahun ini. Itulah dia. Supaya suami isteri ini dapat ada hubungan yang lebih erat sekali lagi. Diumumkanlah ada pilihan raya mengejut pada hujung tahun ini. Itulah bacaan politik Muhammad Sayuti Omar. Bacaan politik saya, kata beliau, bersatu buat kenyataan itu kerana ia kini sudah terdesak. Kerana hubungannya dengan PAS sudah renggang. Jadi apa yang menakutkan ialah sejauh mana Perikatan Nasional ini mampu bertahan. Rupa-rupanya lagi tak lama lagi akan bercerai dan bubarlah mereka. Kata Muhammad Sayuti, ia adalah gimmick politik bagi mengeratkan semula hubungan politik dalam Perikatan Nasional kerana perubahan dalam PAS dianggap cukup membimbangkan bersatu. Pemerhati politik ini menjangkakan hubungan bersatu dan PAS sedang renggang dan menjadi punca parti diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa menyebarkan desas-desus pilihan raya mengejut. Rupa-rupanya tu. Jadi tiadalah pilihan raya mengejut.